Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita Nawani bersama saya Nur Syazwani Safusham. Baik, tidak dinafikan sejak peralihan ke fasa endemik, kes harian COVID-19 berada di paras terkawal. Namun, ia kembali catat peningkatan hingga 31% bagi tempoh 3 ke 7 Julai dengan semalam lebih 4,020 kes direkodkan. Dan dalam waktu menuju sambutan Aidiladha ini, adakah ini sesuatu yang membimbangkan? Dan untuk mengulas lanjut di talian untuk membincangkan trend COVID-19 ini adalah Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin yang merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Syazwani. Apa khabar? Khabar baik. Prof, kita nak tahulah ketika ini kehidupan rakyat boleh disifatkan kembali normal sejak peralihan ke fasa endemik. Tapi dengan kenaikan kes ke 4,000 semalam, adakah ini satu petanda atau satu alert sebenarnya kepada masyarakat? Satu awaran lah. Ya, begini Syazwani. Memang saya nampak sebenarnya apabila kes sudah meningkat seperti yang dimaklumkan semalam sekitar 4,000 kes, melepasi 4,000 kes. Sebenarnya ia merupakan sesuatu amaran kepada rakyat bahawa penularan ataupun gelombang baru COVID-19 tetap boleh berlaku lagi sebab kita belum lagi memasuki ke fasa endemik, ya. Tetapi kita tidak mahu juga dalam masa yang sama ianya menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat, ya. Jadi kalau boleh kita sorotkan beberapa fenomena di mana pada awal bulan Julai lagi sebenarnya Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin juga telah membuat beberapa pengumuman penting, ya, tentang peningkatan risiko-risiko peningkatan gelombang baru COVID-19 ini, ya. Jadi kalau kita dapat lihat seperti mana yang Syazwani cakap tadi, sekitar awal bulan Julai dah ada lebih kurang 30% ya peningkatan kes jangkitan terutamanya bagi sub-varian Omicron B5 dan juga B2 ini, BA5 dan juga BA2, ya. Jadi, saya cukup yakin, ya, ini bukan saja fenomena yang berlaku di Malaysia, malah ianya juga berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita dapat baca beberapa ciapan-ciapan akhbar juga menyatakan bahawa negara-negara seperti di Eropah, Asia, China, Taiwan sudah mula memperketatkan semula SOP masing-masing. Jadi ini perlu diberi perhatian khususlah. Dan kita ni dalam tempoh yang terdekat, dalam besok, kita akan meraihkan Aidiladha. Jadi ini juga merupakan salah satu kebimbangan yang perlu diberi perhatian. Ya, Syazwani. Ya, sebelum kita mengulas lebih lanjut, mungkin apa agaknya langkah keselamatan atau langkah yang boleh kita lakukan untuk menyambut Aidiladha dengan lebih selamat. Mungkin Prof boleh jelaskan sedikitlah kalau kita melihat kepada siaran media oleh Menteri Kesihatan semalam, subvarian Omicron yang dikesan setakat 30 Jun lalu termasuklah subvarian BA5 yang seperti Prof katakan tadi. Apa sebenarnya yang perlu kita tahu berkenaan subvarian ini? Adakah ia mungkin lebih cepat merebak dan adakah ia bakal memberi kesan yang lebih teruk sekiranya seseorang itu dijangkiti oleh subvarian ini? Ya, Syazwani. Ya. Kalau mengikut, saya suka untuk saya kongsikan kenyataan yang dibuatkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ya. Peningkatan semula kes COVID-19 di merata dunia sekarang ini adalah disebabkan oleh subvarian Omicron BA2 dan BA5. Dan kalau mengikut WHO, ya, subvarian ini dikategorikan sebagai varian still yang mana ianya lebih sukar untuk dikesan. Tetapi impaknya masih lagi kurang berbanding dengan varian Delta dan sebagainya. Jadi ianya memang mudah berjangkit, kesannya cuma impaknya tu agak ringan berbanding dengan varian-varian terdahulu. Tetapi macam saya katakan tadi, ianya lebih mudah berjangkit. Dan antara saranan yang diberikan juga oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ini bahawa ianya masih lagi boleh dikawal dan dirawat melalui vaksinasi sedia ada dan juga ubat-ubatan antiviral seperti Paxlovid yang kita gunakan dalam negara ini. Ya, Ya.
Prof menyentuh mengenai dengan ubat antiviral itu, YBKJ juga semalam turut menjelaskan yang mana vaksinasi dan juga rawatan melalui ubat antiviral ini merupakan strategi utamalah dalam hadapi gelombang baharu COVID-19. Bagaimana sebenarnya kita nak memudahkan orang awam untuk mendapatkan ubat antiviral sekiranya mereka ini dijangkiti? Mungkin ada yang sudah mengetahui kalau kita nak ke klinik kesihatan awam misalnya, boleh dapatkan di klinik kesihatan awam ataupun mungkin di klinik swasta, tapi mungkin ada yang masih tak tahu. Jadi mereka hanya kuarantin di rumah, makan ubat-ubatan biasa. Bagaimana Prof kita nak memudahkan orang awam untuk ambil tahu berkenaan dengan ubat antiviral ini? Ya, ubat-ubatan antiviral ini sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan sudah menyediakan satu garis panduan khusus ya bagi mereka-mereka yang telah dijangkiti, terutamanya bagi golongan-golongan komorbid ataupun golongan-golongan yang berisiko tinggi ya. Jadi mereka yang dikategorikan sebagai golongan berisiko tinggi ini apabila dia didapati positif dan dia melaporkan kepada pihak Kementerian Kesihatan, maka ubatan Paxlovid ini akan diberikan kepada mereka. Walau bagaimanapun, bagi individu-individu lain yang kurang risiko, ianya boleh merujuk kepada klinik ataupun pusat-pusat kesihatan yang terdekat untuk mendapatkan khidmat nasihat bagaimana untuk mendapatkan rawatan. Saya nampak vaksinasi penggunaan ubatan antiviral ini adalah salah satu kaedah ya, tetapi bagi saya dari sudut pengurusan risiko, saya lebih suka supaya rakyat itu sendiri meningkatkan lagi disiplin kendiri dalam menjaga SOP sedia ada dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah diadakan sebelum ini dengan tidak mengabaikan kesihatan mereka. Kalau boleh saya cadangkan di sini ya, terutamanya bagi mereka yang ingin pulang berhari raya pada hari ini ya ataupun besok, sebelum balik kampung ni seperti mana kita tahu, buatlah RTK self test ya, sebab sekarang sudah murah ya, dan perlu berdisiplin. Kalau dianya didapati positif, maka bersabar dan lakukanlah kuarantin kendiri. Jangan juga bila kita positif tu kita terus balik juga. Patuh SOP asas seperti yang saya katakan tadi, sentiasa pakai pelitup muka di ruang-ruang, terutamanya ruang tertutup ataupun di tempat-tempat awam, kerap basuh tangan, peka dengan simptom. Yang ini juga antara satu isu di mana apabila kita sudah ada simptom, kita masih lagi ingin mengadakan kontak rapat ataupun kita masih lagi ingin berhubung dengan orang ramai. Jadi, ingat Akta 342, Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit masih lagi terpakai oleh kerajaan dan oleh Kementerian Kesihatan, maka ianya perlu dilaksanakan secara komprehensif. Soal keselamatan dan kesihatan ini kita tidak boleh hanya berserah pada takdir tuan-tuan ni. Kita perlu mencegah dan menjaga bersama-sama. Jadi mencegah dan menjaga keselamatan dan kesihatan itu adalah sangat-sangat dituntut tuan-tuan ni. Ya, Prof, menjelang sambutan Aidiladha ini banyak yang Prof dah ingatkan kepada orang awam, tapi Prof kita nak juga tanyalah, ketika ini boleh dikatakan ramai yang dijangkiti buat kali kedua. Jadi mereka ini mungkin memandang ringanlah mengambil langkah pencegahan itu seolah-olah tidak penting misalnya. Jadi mungkin ada nasihat terakhir Prof untuk kita menyambut Aidiladha ini dalam keadaan yang lebih selamat. Supaya selepas habis Aidiladha, gelombang baru ini tidaklah mencanak tinggi, keadaan lebih stabil sama seperti Raya Aidilfitri tempoh hari. Baik, alhamdulillah dengan ubatan-ubatan yang ada, dengan vaksinasi yang telah kita ambil dan lengkapkannya, itu merupakan salah satu kaedah yang ada pendinding ataupun pelindung kepada diri kita. Tetapi kita kena harus ingat COVID-19 masih lagi berevolusi, masih lagi dinamik, masih lagi berubah-ubah. Jadi kita tidak mahu akibat kecuaian kita, maka kita terus bergelumang dengan situasi naik turun kes. Jadi kita lakukan sesuatu dengan lebih komprehensif, lebih tuntas dan pastikan bahawa setiap apa yang kita lakukan itu dengan mengangkat keselamatan dan kesihatan sebagai satu faktor yang utama dalam sebarang aktiviti sosial kita. Perayaan, aktiviti kerja, ekonomi dan sebagainya, letaklah aspek keselamatan dan kesihatan itu yang paling utama.
Syazwani. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahri Syamsuddin iaitu pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah atas peringatan semasa sambutan Aidil Adha ini dengan gelombang baharu COVID-19 seperti yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan YB Karim Jamaluddin semalam. Laporan lanjut akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.